Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 18 Mac bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini. Agung titah semua rakyat patuh perintah kawalan pergerakan. PDRM tarik balik perintah larangan keluar dari satu negeri ke negeri lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Beberapa lokasi utama di Ibu Negara didapati lengang pagi ini, termasuk premis perniagaan yang dikehendaki tutup. Mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967, bagi memastikan ia dipatuhi semua pihak untuk mencegah penularan COVID-19, kru kami membuat tinjauan di lokasi yang sebelum ini menjadi tumpuan ramai. Kita terus saja bersama Salina Zakaria untuk perkembangannya. Teruskan Salina dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Intan di Sri Pentas. Memangnya hari ini merupakan hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana yang telah pun diarahkan oleh kerajaan ataupun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun bermula tengah malam tadi. Dan sejak daripada awal pagi tadi ketika kehadiran saya daripada pejabat sehinggalah ke sekitar Kuala Lumpur ini, saya membuat tinjauan sememangnya jalan-jalan utama yang kebiasaannya hari ini merupakan hari Rabu adalah hari waktu untuk bekerja, kosong dan lengang. Dan saya boleh katakan juga di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman ataupun Jalan Tak ini, terutama di bahagian jalan utama di hadapan Sogo itu, kebiasaannya sememangnya jalan itu juga merupakan agak sesak dan beberapa jalan utama kebiasaannya ditutup bagi memberikan laluan kepada kenderaan-kenderaan untuk bergerak lebih laju. Akan tetapi hari ini merupakan hari istimewa kerana sememangnya kesemua jalan telah pun dibuka. Dan saya boleh katakan juga ketika saya meninjau, kalau mungkin kamera boleh pan sedikit, di sebelah saya ini merupakan kedai-kedai dan juga restoran yang ditutup. Dan kebiasaannya awal pagi ini kesemua kedai-kedai di sekitar Jalan Tak ini dibuka seperti kebiasaannya. Dan di sini merupakan saya boleh katakan ramai orang akan membeli belah di sini kerana Maidin dan juga beberapa pusat membeli belah utama kebiasaannya ditutup pada hari ini, dibuka pada hari ini, akan tetapi hari ini kesemuanya ditutup. Okey, seperti anda tahu bahawa larangan menyeluruh pergerakan dan juga perhimpunan akan memberi sekatan terhadap orang ramai agar tidak melakukan perhimpunan bagi aktiviti keagamaan, sukan maupun sosial. Begitu juga sekatan bagi kesemua pelancong dan juga pelawak asing ke dalam negara. Dan hari ini kesemua penutupan semua taska sekolah kerajaan dan juga swasta selain institusi pendidikan rendah, menengah dan juga pra-universiti ditutup. Begitu juga dengan penutupan semua premis kerajaan dan juga swasta yang terlibat, kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara sahaja, termasuk juga dalam bidang penyiaran. Jadi hari ini kami membuat beberapa tinjauan juga. Sedikit saya mungkin boleh berjalan di bahagian belakang saya ini. Ini merupakan laluan masuk ke bahagian bank-bank dan terdapat hanya beberapa orang sahaja pekerja yang saya tinjau tadi bekerja di sini disebabkan perbankan juga sebenarnya mereka hanya perlu bekerja jika memerlukan untuk masuk ke pejabat. Dan untuk lokasi-lokasi lain, saya boleh katakan sememangnya lengang pada hari ini. Jadi jika anda di rumah, seperti mana yang dinasihatkan oleh pihak MKN, anda hanya perlu keluar rumah sekiranya perlu saja. Dan jika saya boleh kongsikan sedikit bagi larangan perjalanan antara negeri, pihak polis telah pun menarik balik malam tadi dan sebenarnya anda masih lagi boleh melakukan perjalanan, akan tetapi hanya berkepentingan saja. Itu saja yang dapat saya ingatkan
untuk hari ini dan saya akan membuat tinjauan ke sekitar bandaraya dan saya akan kongsikan dalam buletin 1.30 maupun dalam buletin utama. Jadi itu saja siaran langsung daripada Jalan Tar Ibu Negara. Kembali kepada anda, Ezrina. Terima kasih Salina. Sememangnya hari ini agak luar biasa sedikit. Baiklah, kita terus ke laporan berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan seluruh rakyat Malaysia supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga 31 Mac ini. Selain berganding bahu membendung wabak COVID-19 di negara ini, dalam satu nyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan baginda menzahirkan bahawa rakyat perlu menghadapi situasi berkenaan dengan penuh tenang dan tidak cemas. Dalam masa sama, menggesa tidak mengambil sikap mudah dan sambil lewa terhadap Perintah Kawalan Pergerakan itu. Rakyat turut diminta untuk mengikuti panduan dan langkah pencegahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan kerana ia adalah tanggungjawab bersama terhadap kesejahteraan dan keselamatan keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan bermula tengah malam tadi bakal berdepan hukuman penjara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan individu berkenaan boleh didakwa dan disabitkan kesalahan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Akta Polis 1967, Akta 334. Kesalahan pertama, sekiranya dapat kita tangkap ataupun kita dakwa, boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kedua, kesalahan kedua, sekiranya kali kedua dia bersalah atau kesalahan berikutnya boleh dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Yang ketiga, kesalahan yang berterusan didenda selanjutnya tidak melebihi RM200 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan. Menurutnya, setiap individu perlu menggalas tanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan membendung penularan COVID-19. Ujarnya, pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung perintah itu adalah bertepatan. Ia juga tidak akan menjejaskan perkhidmatan kesihatan yang mana ianya akan terus diberikan oleh Kementerian Kesihatan di semua fasiliti. Begitu juga perkhidmatan kesihatan swasta. Polis Diraja Malaysia PDRM menarik balik perintah larangan keluar dari satu negeri ke negeri lain malam tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badul memaklumkan arahan itu dibuat selepas mendapati orang ramai berpusu-pusu mengisi dokumen keluar di balai polis seluruh negara. Orang ramai ujarnya boleh melakukan perjalanan dengan selamat dan secara berhemah. Tiada sebarang sekatan akan dikenakan ke atas mereka sehingga satu keputusan baru bakal diumumkan selepas mesyuarat berhubung isu itu hari ini. Sebelum arahan itu ditarik balik, tinjauan kru kami mendapati ramai membajiri balai polis di seluruh negara bagi mengisi borang khas bersama dokumen sokongan jika mahu membuat perjalanan merentas negeri. Di Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak umpamanya, terdapat kira-kira 300 orang hadir bagi mengisi dokumen berkenaan. Saya dapat lihat di IPD Gombak ini, khususnya di Balai Polis Selayang, saya dapati start pada pukul 7, bermula pada pukul 7 petang tadi. Orang ramai telah mula hadir untuk mengisi borang dan mendapatkan tanda tangan daripada Ketua Polis Balai. Pukul 11 tadi, kita dapat lihat jumlah yang terlalu ramai dalam IPD Gombak ini lebih kurang 300 orang. Sementara itu, penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dikesan paling ramai membanjiri Terminal Bersepadu Selatan TBS Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur malam tadi. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan, mereka membuat keputusan untuk pulang ke kampung halaman. Terminal bas itu sesak dengan kehadiran orang ramai yang terburu-buru membeli tiket bas di kaunter yang disediakan. Keadaan bagaimanapun terkawal dengan dibantu anggota keselamatan. Majoriti mereka adalah pelajar yang membuat keputusan untuk pulang ke kampung halaman selepas pusat pengajian mereka diarahkan tutup dan difahamkan pihak pengurusan pusat pengajian turut meminta mereka untuk mengosongkan asrama. Dalam kesesakan itu, tinjauan mendapati rata-rata pengunjung memakai penutup hidung dan mulut sebagai langkah pencegahan. Namun masih ada juga yang berdegil. Kenapa nak balik tergesa-gesa? Sebab memang college tutup 2 minggu dan semua housemate memang dah balik lah. So saya seorang kat sini.
Jadi apa ciri-ciri keselamatan yang awak terapkan sebab kita berada di kawasan yang ramai orang, awak nak naik bas, nak perjalanan jauh balik Kelantan kan? Apa yang awak lakukan? Okay, first memang pemakaian mask lah dan sanitize tangan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB turut menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ke atas penumpang dan tren. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Kamarul Zaman Zainal berkata, hanya bukan warga Malaysia dibenarkan menaiki tren shuttle Tebrau dari stesen Johor Bahru Central JBS ke stesen Woodlands Singapura. Sementara warga Malaysia pula dibenarkan menaiki tren dari arah sebaliknya mulai jam 8.30 pagi esok. Dalam satu kenyataan, menurutnya tren ulang-alik di antara sempadan Malaysia dan Thailand membabitkan perkhidmatan State Railway of Thailand pula digantung sepenuhnya buat sementara waktu. Walau bagaimanapun, perkhidmatan tren elektrik ETS, KTM antara bandar, KTM Commuter dan Skypark Link masih beroperasi seperti biasa. Penumpang yang ingin membuat pindaan atau pembatalan tiket sepanjang tempoh perintah itu diminta merujuk kepada stesen berhampiran. Beliau berkata pemulangan tambang akan dibuat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan iaitu 14 hari selepas tarikh pembatalan tiket. Orang ramai digesa mendapatkan maklumat lanjut berkaitan operasi tren KTMB menerusi laman atau hubungi nombor tertera. Dalam pada itu, perkhidmatan feri di Pulau Pinang akan terus beroperasi seperti biasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam satu kenyataan ringkas, Rapid Ferry memaklumkan ia akan terus menawarkan perkhidmatan pengangkutan awam itu bermula esok sehingga 31 Mac. Jadual kekerapan perjalanan bagaimanapun akan diselaraskan mengikut kesesuaian berdasarkan pada bilangan pengguna. Terminal Feri Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Butterworth dan Terminal Feri Raja Tun Uda di Georgetown akan beroperasi seperti biasa bagi tujuan pengangkutan. Perkhidmatan kereta api funicular Bukit Bendera pula ditutup sementara kepada semua pengunjung. Ia bagaimanapun menawarkan perkhidmatan secara terhad kepada penduduk dan sebahagian komuniti di Bukit Bendera memandangkan ia adalah satu-satunya pengangkutan ke puncak bukit itu. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memberi perkenan supaya solat Jumaat pada 20 dan 27 Mac ini diganti dengan solat Zuhur di rumah masing-masing susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin berkata, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak yang bermesyuarat Sabtu lalu menyembah maklum perkara itu kepada Sultan Nazrin untuk diperkenan. Dalam satu kenyataan, beliau turut memaklumkan supaya masjid, surau dan musola yang terletak dalam kawasan terdapat kes positif COVID-19 ditutup sehingga selesai kerja pembersihan. Ia hanya dibenarkan dibuka dengan kebenaran bertulis daripada Kementerian Kesihatan. Selain itu, lawangan azan dengan ungkapan bermaksud marilah menunaikan solat dan marilah menuju kejayaan akan digantikan dengan seruan ungkapan yang bermaksud solatlah di rumah kamu. Sekiranya berlaku kematian akibat COVID-19, pengurusan jenazah perlu dilaksanakan mengikut hukum pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus. Ia berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-107. Sementara itu, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata, tiada majlis akad nikah dibenarkan di tempat awam seperti masjid, surau atau dewan. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan semalam memohon maaf berikutan kekhilafan isu jemputan untuk mesyuarat khas Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi menangani penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau bagi pihak urusan mesyuarat memohon maaf berkaitan dengan jemputan yang hanya dikeluarkan kepada semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Kerajaan Negeri dari parti komponen Kerajaan Persekutuan. Namun bagi Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah hanya pengarah pembangunan negeri yang dijemput hadir. Jelasnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan supaya semua Menteri Besar dan Ketua Menteri dijemput hadir tanpa ada sebarang pengecualian ke mesyuarat khas yang diadakan di Putrajaya itu semalam. Beliau menegaskan Perdana Menteri memandang serius tentang perkara itu dan menyatakan pendirian jelas untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri tanpa mengambil kira apa jua latar belakang parti politik. Beliau juga berkata Perdana Menteri telah mengeluarkan arahan supaya semua Menteri Besar dan Ketua Menteri dijemput hadir pada mesyuarat khas bagi menangani penularan COVID-19 pada masa akan datang.
Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan tiada seorang anggota mahupun pegawainya disahkan positif COVID-19. Bagaimanapun setakat ini 44 daripada mereka masih dikuarantin selepas 10 didapati negatif dari wabak itu. Dia sebenarnya yang PDRM ni belum ada seorang pun yang positif belum ya. Semua di bawah dipanggil apa tadi? Bukan. Self isolation apa dah? Self quarantine ya. So 7 orang. So pegawai rendah ni 34 orang, pegawai awam 2 dan ahli keluarga 11 orang. Ya. Yang boleh mengesahkan bahawa memang betul ada saudara dia. Beliau berkata demikian di sidang media khas di Bukit Aman semalam. Dalam perkembangan lain, beliau menjelaskan pihaknya akan menutup semua kaunter pembayaran saman bagi meminimumkan risiko jangkitan COVID-19. Sebarang urusan pembayaran boleh dibuat menerusi sistem dalam talian. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, Singapura berharap Republik itu diberikan lebih banyak masa dan fleksibel selepas Malaysia mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa hari ini hingga 31 Mac. Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong memaklumkan sekurang-kurangnya sehari atau 2 hari diperlukan bagi negara itu menyesuaikan keadaan dengan perintah yang dikuatkuasakan terbabit. Setakat ini, menurut beliau, perbincangan mengenainya masih berlangsung. Isnin lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara bagi membendung penularan wabak COVID-19. Perintah itu antara lain merangkumi sekatan perjalanan sepenuhnya terhadap semua rakyat Malaysia ke luar negara selain menghalang kemasukan pelawat dan pelancong asing ke Malaysia. Ia secara tidak langsung dilihat menjejaskan pemegang pas kerja dan rakyat Singapura selain penduduk tetapnya yang berulang-alik setiap hari ke Malaysia. Malam tadi, kesesakan berlaku di pusat pemeriksaan kedua-dua negara Woodlands dan Tuas beberapa jam sebelum pintu masuk ditutup kepada perjalanan. Beralih ke perkembangan wabak COVID-19, United Kingdom mengumumkan beberapa bentuk pelan bantuan kecemasan ekonomi dalam usahanya menangani kesan penularan pandemik berkenaan terhadap situasi kewangan semasa. Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Kewangan Rishi Sunak dalam satu sidang media memaklumkan beberapa jenis bantuan antaranya dana pinjaman perniagaan berjumlah £330 bilion. Turut diumumkan pengecualian bayaran balik pinjaman pembelian rumah selama 3 bulan, kenaikan jumlah pinjaman tanpa faedah bagi memulakan perniagaan. Selain tiada sebarang faedah dikenakan kepada peminjam dalam tempoh 6 bulan pertama. Seterusnya, geran tunai sehingga £25,000 turut ditawarkan kepada premis perniagaan yang dikenakan cukai pintu kurang daripada £51,000. Selain geran tunai daripada £10,000 hingga £700,000 turut ditawarkan kepada syarikat perniagaan kecil untuk membantu kedudukan mereka. Jelas Sunak, kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan tempatan akibat kos pentadbiran tinggi susulan ancaman wabak itu juga akan dibayar kerajaan pusat. United Kingdom juga katanya bakal menggariskan bantuan khusus buat syarikat penerbangan dan lapangan terbang dalam tempoh terdekat. Kerajaan Arab Saudi melaksanakan penggantungan membabitkan pekerja di sektor swasta dalam tempoh 15 hari mulai hari ini. Bagaimanapun pengecualian diberikan kepada pekerja dalam perkhidmatan tertentu iaitu kesihatan dan makanan. Setakat ini antara langkah yang diambil bagi mengelakkan wabak COVID-19 terus menular adalah termasuk penutupan masjid bagi solat fardu. Kerajaan Itali bakal menyerap 10,000 pelajar bidang kedoktoran di dalam sektor awam dalam usaha menangani krisis kekurangan doktor dan pertambahan pesakit di negara itu. Menteri Universiti Gaetano Manfredi memaklumkan kesemua pelajar berkenaan juga tidak perlu mengikuti peperiksaan akhir dan akan terus diserap masuk kira-kira 9 bulan dari tarikh asal pengambilan. Itali kini merekodkan 345 kematian baru menjadikan angka korban akibat wabak itu meningkat kepada 2,503 orang. Ketika kebanyakan negara lebih menekankan penguatkuasaan langkah menyeluruh di Argentina, kerajaan negara itu memilih untuk memberi tumpuan kepada golongan warga emas. Menurut Presiden Alberto Fernandez, warga emas berumur 60 tahun ke atas yang bekerja di dalam sektor kesihatan dibenar mengambil cuti bergaji selain kebanyakan permis utama seperti bank dan pusat kesihatan diarah meletakkan tempoh khusus untuk melayani kunjungan pelanggan warga emas. Pasaraya juga turut diberi arahan supaya membuka perniagaan lebih awal hanya untuk pengunjung berumur 65 tahun ke atas.
Di Perancis, lebih 27 orang maut dalam tempoh 24 jam di negara itu menjadikan jumlah kematian kini 175 orang. Sementara 7,730 kes positif direkodkan sekaligus melonjak kepada lebih 1,000 pada hari sebelumnya. Isnin lalu, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan mengarahkan semua orang duduk di rumah dan melarang semua keluar bagi urusan yang tidak penting. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, atlet baling tukul besi negara Jackie Wong yang positif COVID-19 berkongsi perkembangan terkininya di laman sosial malam tadi. Pemenang pingat emas Sukan Si Kuala Lumpur 2017 itu mengesahkan dirinya sedang dikuarantin di Hospital Sibu Sarawak dan apa yang melegakan, dia berada dalam keadaan stabil dan sihat. Menerusi laman sosial peribadi Jackie, dia mengesahkan dirinya positif COVID-19 pada 16 Mac lalu, iaitu sehari selepas ayahnya disahkan positif. Sedang dikuarantin di Hospital Sibu Sarawak bagi pemantauan dan rawatan yang selanjutnya, Jackie mengakui setakat ini dirinya dalam keadaan stabil dan sihat. Pemenang pingat emas Sukan CKL 2017 itu turut berkongsi mengenai tahap kesihatan ayahnya yang bertambah baik berbanding hari-hari lepas. Pada masa yang sama, Jackie menasihati seluruh warga Malaysia agar tidak berkongsi berita palsu yang belum disahkan oleh Kementerian Kesihatan, di samping terus mendoakan ayah dan ahli keluarganya. Untuk rekod, Jackie merupakan pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi dengan jarak 68.22 meter. Tahun lalu, dia berjaya memecahkan rekod kebangsaan sebanyak 4 kali, iaitu 2 kali ketika beraksi di Kejohanan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Terbuka Korea Selatan dan Kejuaraan Olahraga Asia. Atlet kelahiran Sarawak itu meraih pingat perak di Sukan Si Filipina tahun lalu, manakala ketika tamasya sama di Kuala Lumpur, dia berjaya memenangi pingat emas. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina American nampaknya sudah mendapat gambaran jelas mengenai hala tuju dua badan pentadbir bola sepak tempatan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Menerima kunjungan hormat daripada kedua-dua pemimpin badan induk itu semalam, Datuk Seri Rizal American turut memuji tindakan pantas FAM dan MFL yang bertindak menunda semua perlawanan Liga Domestik sehingga tarikh yang ditetapkan susulan wabak COVID-19 sejajar keputusan Kerajaan Persekutuan berhubung Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu. Dalam kunjungan hormat itu, Presiden MFL merangkap Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin bersama Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan mengambil kesempatan untuk memberikan taklimat ringkas kepada Datuk Seri Rizal berhubung peranan FAM dan MFL dalam bola sepak tempatan. Turut hadir dua timbalan Presiden FAM Datuk Seri Subhan Kamal dan Datuk Muhammad Yusof Mahdi serta Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam. Isu wabak COVID-19 turut dibincangkan bersama Datuk Seri Rizal dan Menteri Belia dan Sukan itu memuji tindakan FAM dan MFL yang bertindak proaktif untuk menunda perlawanan awal sebelum keputusan Kerajaan Persekutuan yang telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula dari 18 sehingga 31 Mac ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Rizal berharap MFL bukan sahaja menguruskan Liga Super dan Liga Premier tetapi turut menguruskan kejohanan lain seperti E-Sukan iaitu EMFL dan lain-lain. Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC tidak bercadang untuk sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum.